Selamat malam kepada kawan-kawan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk bersama-sama dengan kita punya webinar kata acara yang selalu kita buat kan. Sekarang almost every week kita ada satu webinar khusus untuk belajar tentang futures. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak buat sound check dulu. Kan sebelum kita nak bermula tu takut-takut nanti ada problem ke, takut tak dengar ke apa ke. Saya nak buat sound check. Kalau siapa yang boleh dengar suara saya, cuba komen, type di ruangan komen satu. Kan, cuba type satu. Saya nak tengok. Okey tak okey? Okey, terbaiklah you all kan. Okey, so alhamdulillah ramai yang komen kata clear satu jelas. Okey okey terbaik. So ini semua memang menurut perintah ya. Okey, terbaik. So tanpa buang masa, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Eza Azami. So kita akan ada dua speaker. Oh, ada suara perlahan eh? Ni dah habis kuat dah ni kan. Sikit lagi nak jerit dah. So mungkin boleh adjust sikit ke sound tu kan bagi full volume ke apa ke. Sebab suara saya sepatutnya quite jelas sebenarnya. So kalau ada suara perlahan ke apa mungkin boleh adjust sikit. Okey, terbaik. So pada malam ni, sesi malam ni kita akan membawakan dua speaker, iaitu seorang daripada kata memang seorang trader dan juga seorang trainer, iaitu Dr. Amarudin, dan juga seterusnya kita ada seorang daripada wakil kita punya broker, daripada Affin Hwang Investment Bank. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia Derivatives kerana menganjurkan sesi pada malam ni. Hanya sesi webinar kita pada malam ni bukan saja kita akan belajar tentang FCPO dan juga FEPO, dan juga kita nak tekankan sedikit tentang DVTC. Saya nak tanya sikit. You all pernah dengar tak DVTC ni? Derivatives Virtual Trading Challenge. Cuba komen sikit. Pernah dengar tak pernah dengar DVTC ni? Sebab sayang kalau you tak take part atau kalau you tak bersama-sama dengan kita dalam kontes ni DVTC ni, kita ada hadiah wang tunai kalau tak silap saya RM40,000 tuan-tuan dan puan-puan. So kalau siapa yang tak grab peluang ni memang sayang sangat. So memang kena ambil tahu, ambil manfaat, dan memang kena join lah. Kan memang kena join. Pernah dengar tapi tak pernah masuk. Macam Firdaus kata pernah dengar tapi tak pernah masuk. Okay, Ho kata tak pernah dengar. So siapa yang pernah dengar tu, siapa yang first time dengar macam Mezi ni, memang kena grab peluang untuk join sebab you boleh menang sehingga RM7,000. So maknanya sebagai individu you boleh menang sampai RM7,000. So memang kena rebut peluang. Desmond pun tak pernah dengar, first time dengar. So tak apa. Nanti kita punya penceramah seterusnya akan cerita lebih lanjut tentang DVTC ni, dan you kena make sure you participate. Okay? Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia Derivatives selaku kita punya organizer, selaku kita punya sponsor juga pada malam ni. Terima kasih juga kepada Affin Hwang Investment Bank. Tepuk tangan sikit kepada Affin Hwang juga Investment Bank selaku kita punya partner pada event ni, dan juga kepada Excellence selaku kita punya penganjur juga. Okay, terbaik. So kalau ada siapa ada masalah speaker, kita mungkin ada sound problem ke, sound check ada isu ke, pihak admin pun tadi ada paste dia punya kata step-step dia untuk troubleshoot you punya problem. Kalau boleh you kena make sure you punya sound system okey lah kan. Kalau tidak, sejam setengah yang akan datang ni you tak dengar apa yang kita akan present. Okay, so make sure you punya sound tip top. Okey, dan juga saya nak minta tolong kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau boleh saya nak you all off you punya video. Bukan kita tak nak tengok muka handsome, muka lawa, muka cantik you all. Tapi yang kata takut nanti mengganggu kita punya pembelajaran pada malam ni. So siapa yang dah on video tu, saya bagi dalam 3 saat, tolong off ya. Okey, 1, 2, 3. Terima kasih semua. Pihak admin pun dah bagi link dah. So siapa yang nak check out apa tu DVTC dan cara nak join, boleh ke link tersebut. Okey. Dan juga saya tahu kan topik pada malam ni memang tak kurang menariknya. So siapa yang ada soalan, make sure you follow step-step dia untuk tanya soalan. Sebab takut nanti you tanya soalan, apa kata kita tak jawab you punya soalan, takut nanti you kecewa dah pula kan, you marah kita pula. So cara nak tanya soalan yang betul ada dua langkah kat sini. You make sure you select Q&A tuan-tuan dan puan-puan. Jangan type kat chat tu sebab chat ni dia laju sangat. So bila you scroll laju sangat, takut nanti kita lepas pandang. So make sure you select Q&A dan juga make sure you select all co-host. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Ni quite straightforward. Siapa yang pernah join kita punya sesi sebelum-sebelum ni memang tahulah cara nak tanya soalan. Okay? So seterusnya saya nak maklumkan juga kan, sebab kita punya webinar pada malam ni dia ada menerangkan sedikit. Minggu depan je tuan-tuan dan puan. Minggu depan and the following week kita ada dalam sesi dalam bahasa Inggeris. So siapa yang berminat nak bersama-sama dengan kita, tolong scan link tersebut.
Scan QR code tersebut, nanti boleh daftar siap-siap. So kalau you daftar siap-siap, nanti dapat notification, dapat reminder apa semua. So bolehlah you allocate you punya masa untuk sama-sama dengan kita. Ingat tuan-tuan dan puan, RM40,000 banyak tu tuan-tuan dan puan. Oh, kenapa suara tiba-tiba slow? Ada suara slow. Maaf. Mungkin ada sedikit gangguan kat sini. Okey. Okey. Itulah betul lah kan. Rasanya tadi mungkin dia wire sangkut-sangkut sikit. Biasalah kan tuan-tuan puan, ada wire sangkut-sangkut sikit. Okey, so alhamdulillah kita punya sound dah kembali okey. So siapa yang berminat boleh daftar sekarang, okey. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya nak perkenalkan kita punya speaker pada malam ni, iaitu Dr. Muhammad Amiruddin bin Ahmad. So siapa yang dah bergelumang dalam industri futures, yang dah biasa trade FCPO apa semua tu, so mungkin tak ada masalah. Memang beliau bukan seorang yang kata yang popular juga. Kata dia punya Twitter tu memang ramai sangat follower. So siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut, inilah dia punya profile dia. Beliau juga merupakan pemegang sijil MSTA dan CFTE. So nak tahu lebih lanjut dia kena tanyalah apa benda MSTA. Tapi dia adalah lebih kepada ilmu teknikal. Dan bukan senang juga nak dapat certification ni. Okey, dan beliau juga merupakan seorang doktor ya tuan-tuan dan puan. So jangan ingat doktor ni dekat bilik bedah ke, doktor dekat klinik kesihatan ke, dekat hospital je. Doktor pun boleh trade tuan-tuan dan puan. So maknanya doktor pun boleh menggunakan kepakaran dia dalam dalam cerdik dalam ilmu dan juga cerdik juga dalam trade. So tanpa buang masa, saya nak jemput Dr. Amiruddin. Dr. Amir ada tak situ? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya tengok ada yang kata slow. Yang lain okey? Suara slow Alamak. Okey, saya boleh dengar clear. Okey, Tuan Aizah dengar clear Ada yang tak dengar? Alamak, ada yang tak dengar pula. Tak dengar pun Apa problem dengar? Yang dengar slow ni macam ramai ya Tuan Aizah? Itulah. Kan? Ada yang dengar okey tak? Bunyi jauh. Kena beli mic yang power. Guna airpod dah ni. Itulah. Ya, clear. Tak clear macam Aizah. Suara Aizah okey lah. Okey. Lain kali kita beli mic kalau macam ni. Nampak macam 50-50. Okey, right. Okay. Saya teruskan je. Minta maaf kalau yang tak apa-apa clear. Slow compare to Eza. Okay, saya kuatkan suara sikit lah. Baik, so malam ni saya akan berkongsikan tajuk cara mengenal pasti 6 pattern dalam perdagangan FCPO dan FEPO. Okey, dan yang mana siapa yang ada yang follow webinar saya minggu lepas tak? Kalau ada yang follow boleh komen follow dekat ruangan komen. Okay, kita minggu lepas kita dah bercerita tentang position sizing, R multiples dan macam-macam lagi. Dan kali ini dia macam, okay, dalam trading ni, dalam satu trading system kita perlukan macam-macam tools. Okay, so minggu lepas saya dah bagi satu tools yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan untuk virtual trading challenge yang akan datang ni dan untuk improve trading system masing-masing. Dan kali ini juga saya memberikan sebuah lagi idea baru atau mungkin idea lama, mungkin ada yang dah tahu, tapi sebuah mindset yang saya rasakan penting untuk kita improve juga trading system kita. Yang mana kita boleh try, lepas kita dah improve trading system kita tu, cuba apply dalam virtual trading challenge nanti secara percuma untuk tahu ada nampak improvement tak dekat kita punya sistem. Ataupun sama sahaja selepas dengar saya membebel selama 2 malam ya, minggu lepas dan malam ni. So we'll see after this. Okay, so sesi lepas punya boleh tengok balik ke? Kita ada boleh tengok rasanya. Nanti Tuan Reza akan bagi tahu lah kalau ada. So disclaimer umum, seperti biasalah, saya tak buang masa dekat sini. Basically semua info ni secara umum saja, bukan any buy call atau anything. Saya memberikan berkongsian ilmu lah pada malam ini. Dan overall view untuk malam ini, tujuan webinar ni lagi sekali seperti yang sedia maklum, mungkin yang selalu join webinar saya sebelum ni, saya tak deep dive very detail, tetapi untuk trigger dan memberikan idea kan. Setiap perkongsian saya tu kalau boleh kita jangan ambil bulat-bulat, tapi kita jadi seorang trader yang berfikir. Saya bagi jentikkan sikit idea dan kita berfikir dan dapatkan satu inspirasi untuk kita applykan apa yang saya cakap dalam kita punya trading system. Okay, kita boleh explore lagi mendalam selepas ni. Sebab saya hanya ada sejam sahaja. Tolak ni masa dah 50 minit tinggal untuk saya share. So it's not many time lah, tak banyak masa untuk saya betul-betul deep
punya dive. Tapi kita boleh go to the middle dive lah. Middle dive Okay, so yang pertama, sebelum kita mulakan, macam mana cara korang trade FCPO? Cuba semua type laju-laju lah dalam ruangan komen mungkin dalam 20 saat. Sama ada korang trade cara apa? Guna indicator apa? Ataupun trade cara breakout ke? Trade cara pullback ke? Trade guna candlestick ke? Ataupun chart pattern ke? Apa style korang trade FCPO? Price action, alright? EMA, harmonic, Ichimoku, okay? Alright. Oh, ini yang saya suka Laju respon ni saya ada banyak masa nak bercerita lagi lepas ni. Chart pattern. Alright. Good, good. Okay, so nampak based on jawapan ni pun kita tengok semua orang ada style masing-masing. Tak ada satu cara yang fit everyone. Ada cara yang kena dengan diri kita masing-masing. Okay, persoalan kedua adalah pernah tak setup tak jadi? Baik call. Pernah tak setup jadi? Oh, ini lagi cepat nak type Pernah tak pernah? Pernah tak jadi. Selalu. Betul. Selalu tak jadi. Okay. Pernah. Wajib. Okay. Korang rasa kenapa tak jadi? Okay, ini mungkin panjang sikit. Korang rasa kenapa bila kita ada satu setup, kenapa setup tu tak jadi? Okay, so soalan ni sahaja kita boleh bincang panjang. Tapi kita tak go complicating sangat sebab saya tanya soalan ni untuk kita move kepada tajuk yang saya nak cerita lah. No holy grail method. Okay, good answer. Tiada yang perfect, tak ada yang perfect. Bagus. Sebab kita bukan Tuhan. Tak ada rezeki, emosi dan jari gatal, gelabah. Alright. So, macam-macam reason kenapa setup kita tak jadi. Bila kita analyse balik, bila kita trade, mungkin bukanlah sebab kita punya sistem tu tak bagus. Mungkin dia bagus. Tapi dia just tak jadi. Dan walaupun tak jadi, macam saya cerita pada minggu lepas, walaupun kita ada sistem yang hanya ada 30% win rate, 30% dia jadi, kita still boleh profitable dalam FCPO. Okay, ingat lagi? Tak ada jadi tak jadi ni mungkin secondary, tapi yang penting sistem kita tu memberikan positive expectancy ataupun memberikan profit. Dalam average beratus satu straight, walaupun ada 70% tak jadi, 30% jadi tu dia bagi profit. Itu yang paling penting. Baik, tapi kita nak bedah lagi dalam. Okay, bila tak jadi ni kita tak boleh tak boleh biarkan dia macam tu je. Kita mungkin kena analyse lagi. Adakah kita dah trade dengan cara yang betul? Ataupun mungkin trade kita yang tak jadi tu sebenarnya ada cara lagi nak improve. Okay. Macam kita belajar lah. Macam kita belajar exam dulu masuk kecil-kecil kan. Belajar exam. Sometimes markah kita bukan dapat A pun. Kita dah study tapi tak dapat A. Kita dah study tapi masih gagal contohnya. Kita tak ada kata, tak apalah. Kita dah asalkan kita dah study, tak apalah kalau gagal. Kita tak ada cakap macam tu. Tapi kita tengok balik cara study kita. Adakah cara study kita dah betul? Adakah apa yang kita study tu dah betul? So kita bedah lagi lah. Kenapa punca tak jadi tu? Boleh jadi semua dah betul, tapi memang gagal juga sebab mungkin kita tak didesign untuk berada dalam sistem pendidikan yang macam tu lah. Mungkin kita ni jenis yang bukan belajar, jenis yang praktikal. Contohnya. Tapi perlu ada sesi pembedahan ataupun analisis sedikit. Kenapa tak jadi? So malam ini kita akan berceritakan dalam skop perbincangan macam ni. Apa cara untuk kita improve ketidakmenjadian setup trade kita? Apa cara kita boleh improve lagi? So benda ni maybe jarang dibincangkan juga di luar, tapi saya bawakan malam ni. Saya rasa lah jarang dibincangkan. Kita boleh tengok maybe will inspire you guys untuk dapat sedikit idea untuk improve cara trade masing-masing. So pengenalan. Expecting a system to work in all types of market was insanity. Daripada Dr. Ventap, dia kata, untuk kita expect satu sistem, contohlah kita ada satu sistem breakout. Kita nak buy on breakout contohnya. Kita expect bila beli breakout ni untuk menjadi sahaja. Setiap kali trade menjadi je breakout dalam semua jenis market ataupun dalam setiap keadaan market adalah sesuatu yang gila. Okay. Alhamdulillah, sorry ya. Apa yang Dr. Ventap maksudkan adalah contoh macam keadaan market sekarang. Waktu market tak berapa bull sangat, waktu market bearish. Adakah it is a good idea untuk kita buy on breakout? Ini persoalan saya tak kata betul atau salah, tapi ini persoalan yang kita fikirkan. Bila market tak bull sangat, maybe buy on breakout is not that good, tapi maybe kita boleh tukar kita punya style system kepada buy on pullback. Ini maksud dia, sistem tu. Dan market tu tadi macam sekarang mungkin bearish sikit. So kita tak gunalah buy on breakout, kita beli buy on pullback, maybe contoh. Okay.
It is easy to design a system that works well in any one particular market type, but insane to expect that it will perform well in all market types. So senang nak buat satu sistem yang works well dalam satu market types. Contohnya, bila market bullish, kita buy on breakout. Itu senang. Okay, kita bila bullish, kita fokus buy on breakout. Itu senang. Tapi memang gila untuk kita expect semua keadaan setiap masa, sepanjang tahun, sepanjang zaman, buy on breakout sentiasa berkesan. So itu tak betul. So people panjang kita tahu, kita pendek ambil yang merah je. When the market changes, your system should change with it. A one size fits all approach simply will not work. So bila market berubah, keadaan market berubah, sistem kita kena berubah. So satu solution untuk semua jenis market simply doesn't work. So bila kita satu sistem saja, bagi mereka je, kita takkan dapat tackle all condition market. Dan bila market berubah, contoh bila market bearish, sistem kita kena berubah. Dan sistem kita ini sama ada teknik kita kena ubah sikit ataupun kita mungkin dalam sistem kita juga adalah bila market bearish, kita kurangkan trade. Ini pun salah satu jenis sistem juga. Sebab kita tahu sistem kita tak okey dengan market yang bearish. So kita stop jap, kita pause kejap. And it is okay. Itu tak ada masalah. Yang penting kita jangan force kita punya trade bila tahu sistem kita tak okey untuk benda tu. Alright, setakat ni faham? Dan of course, this means that you must have a way of tracking market conditions so that you know when things are changing. So kita kena tahu, macam mana kita nak tahu market dah berubah. Kita kena ada tools ni. Macam mana kita nak tahu market tengah bullish? Macam mana kita tahu market tengah bearish? Supaya kita tahu bila market tengah bearish ataupun bila market dalam SCPO contohnya, bila market tengah sideways, bila market terlampau volatile, kita tahu keadaan dah berubah. Sistem kita dah tak ngamah dengan benda ni. So kita pause, fikir sistem mana sesuai untuk keadaan market macam ni. Okay, faham? Okay, so you should have systems for each of the various market condition so that when markets change, you can change with them. So, Dr. Venta kata, kita kena ada satu sistem untuk setiap jenis market dalam keadaan market yang berbeza-beza supaya apabila market berubah, kita ubah sekali dengan dia. Kita tak paksa sistem kita ikut market, tapi kita ubah sistem kita mengikut keadaan market. Okay, boleh faham dah? The big idea. Ini the big idea yang saya nak bawa. Kalau faham, komen faham. Alright, faham. So, malam ini, 4 benda yang kita akan belajar adalah kepentingan mengetahui pattern FCPO dan FEPO yang berbeza. Apakah 6 jenis pattern yang ada dalam pasaran FCPO dan FEPO, teknik untuk mengenal pasti setiap pattern ini dan cara berdagang untuk setiap pattern ini. So malam ni lebih technical, tapi saya ringankan sedikit. Saya tak go deep sangat sebab saya pun penat prepare untuk last week punya. So this week punya penat juga nak prepare supaya saya nak pastikan apa yang saya share ni is valuable dan berkualiti lah dan berguna untuk semua. So saya betul-betul spend many hours lah untuk saya kaji macam-macam benda, untuk saya check, buat research. So I hope it will be beneficial untuk korang semua. So yang pertama, kepentingan mengetahui pattern FCPO dan FEPO yang berbeza. So dengan mindset yang tadi, kita nak tahu apa kepentingan untuk tahu pattern yang berbeza-beza ni. So yang pertama, kepentingan yang pertama adalah kenapa penting supaya kita tahu sistem mana yang bagus untuk jenis market yang berbeza. Contoh lagi mudah tadi, nanti kita akan define benda ni apa maksud market yang berbeza, kita akan tengok selepas ni. Tapi saya dah bagi big idea tadi kan. So penting supaya kita tahu kalau market A, market condition A, kita gunakan sistem A. Market condition B, kita guna sistem B. That is the big idea. Very simple. Yang kedua pula, untuk mengoptimumkan ataupun maksimalkan sistem trading sedia ada. Maksudnya, lebih kurang, kalau kita dah satu sistem trading, yang kita dah biasa dan kita betul-betul dah backtest benda tu, memang dah proven. So, kita nak maximize benda tu. Bila market ngam dengan sistem kita, kita fokus on that. Bila tak ngam, kita letak duduk tepi dulu. Okay, itu kepentingan dia secara umum. Kita tengok satu-satu. Okay, contoh, macam mana korang akan trade chart ni? Siapa yang tahu ni chart mana lah? Ni chart bila? Okay, ni chart bila? Siapa yang tahu? Yang tahu, ya YTJT ya? Yang tahu je tahu? Ya, chart tadi Kim Kun, betul chart tadi. So, siapa yang trade tadi, dia akan nampak chart ni. So, macam mana kita akan trade chart ni? Kita akan short ke long? Bila tengok nampak confuse sikit Ini yang saya kotakkan tu sepanjang hari ni daripada pagi sampai ke petang penutup tadi. Nampak? Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. So macam mana kita akan trade? Okay.
So sideway. So dia dalam keadaan sideway hari ini. And a very big sideway. So kita akan tengok nanti apa condition market ni. Kita akan define ni sebagai market condition apa. So bila market sideway macam ni, adakah kita akan gunakan teknik bila macam market trending? Kalau kita guna macam market trending, mungkin ada certain kita akan okay. Tapi lepas tu kita akan terkena cut loss. Tapi kalau kena cut loss pun, again saya emphasize, dia tak salah. Asalkan kita memang dah proven lah, kita punya sistem tu okay. Walaupun market sideway. So it's okay. Tapi kita nak improve sikit. Okay, ada support and resistance, betul. Sell and resistance, buy and support. Yes, betul. Kita boleh buat macam tu kalau kita tahu market akan jadi sideway. Tapi masalah kita adalah kita tak tahu market akan jadi sideway kan. Tadi macam dalam grup saya, ramai expect nak pecah 300 kan. Menunggu pecah sini. Tapi tak pecah-pecah malam kena lagi resistance kat sini kan. Okay, so kita perlu ada sebuah style kita, macam mana kita nak detect, bukan nak detect ni benda yang macam kita boleh meramal masa depan lah. Saya tak suka perkataan tu. Tapi kita untuk analyse lah, adakah probability. Probability untuk maybe market tak kuat. Market tak cukup trending lagi petang ni. So bila market tak cukup trending, macam tadi, bila market dah approach area sini, ataupun market dah approach area sini, kita tahu tak boleh naik lagi ni. Macam susah nak pecah resistance ni. Dan market tak cukup trending, tak strong trending, kita tukar approach. Kita dah tak ambil style approach buy on dip untuk long, sebab nampak macam awal ni macam nak long kan, atas bawah kan. Kita ingat nak long ke atas lah, pecah ke bulan. Tapi tak jadi. Tapi bila kita anticipate, alamak macam susah lah nak pecah. Market tak berapa trending lah. So kita akan shift sistem kita, jangan buy lagi bila pull back. Instead, kita mungkin cari sell dekat resistance. So betul, itu cara dia. Yes, ini chart 1 minit. So ini mindset lah yang saya bawa. Okay, so kita nampak, okay, sell kat sini, mana kita nak cut loss. So kita anticipate benda tu. Tapi lepas tu bila dia ke bawah. Bila dah ke bawah pula, okay, kita mesti anticipate. Again, kita ingat the big view of market hari ni adalah market sideway. Kita lukis segi line support dekat sini. Kita tengok market sideway ni. Bila dia dah kat bawah macam ni, kita jangan expect nak ke bawah lagi. Kan kita kadang-kadang macam tu kan, bila dah ke bawah kita nak ke bawah lagi. Tapi kita jangan, bila kita dah nampak dia ada ciri-ciri kan, macam sideway ni, bila dah sampai hujung-hujung ni janganlah short lagi. Jangan short, instead kita cari long pula. Long sini dia naik ke atas. Okay, tapi ini senang cakap kan, benda dah jadi kan. Tapi kita akan tunjuk cara, bukanlah nak kata 100% menjadi lepas ni tapi ada beberapa idea yang kita boleh gunakan lah untuk anticipate probability. Probability benda ni macam mana akan jadi. Okay. Penat cakap so yang memaksimalkan hasil sistem trading tadi. So sistem kita, whatever our system is, perincikan sistem kita, confirmkan sistem kita yang ada ni, kan yang guna EMA, Ichimoku, apa tadi lagi buy call, apa lagi tadi, macam-macam cara trade masing-masing ada. Adakah sistem kita tu boleh buat duit? Itu first kita kena pastikan. Dan adakah dia mempunyai win rate yang boleh diterima ataupun expectancy ataupun average profit. Whatever istilah kita nak guna yang boleh diterima. Dan kita kena tahu style kita tu boleh maximizekan dekat jenis market yang macam mana. Kan contohnya, adakah style kita trade kalau market macam ni menaik macam ni, dia lagi power. Itu time kita buat profit. Tapi tiba-tiba dia dah pecah kita punya channel ni, kita macam tak boleh ni, kalau macam ni selalunya aku rugi. So kita keluar. Kita kena ada that specific detail sikit. Ini macam analyze lebih sikit. Kena ada details macam tu. Kalau market macam ni, tiba-tiba ada besar candle macam ni, sistem kita selalu fail. Kita kena ada detail macam tu. Kalau market tengah macam ni, okay, sistem kita selalu on. Memang on, padu punya sistem. So, perincikan benda tu. Supaya kita tahu. Bila kita tahu benda tu, kita tahu bila jadi macam ni, kan tiba-tiba opening tadi, tiba-tiba candle merah, bearish berturut-turut ke bawah. Kita tahu, macam tu punya candle memang kita punya, kena cut loss je. Kena cut loss, kena slippage. So, kita elakkan benda tu. Okay. Contohnya, ini saya bagi contoh tadi kan, tulis di contoh sini. So, contoh sistem, terbaik kita, sistem yang kita ada, berdasarkan data kita, ada 50% win rate dan dapat buat duit dekat trending volatile market. So, kita boleh fokus dan trade apabila jenis market macam ni hadir di pasaran. Okay, sebab dekat FCPO, dekat mana-mana market pun lah, dia ada pelbagai jenis behavior.
kita ada behavior yang very volatile. Macam pagi tadi. Bila buka air, pup ke bawah berdesuk. Very volatile. Lepas tu naik ke atas, pup ke atas. Ataupun kadang-kadang dia steady macam ni. Steady naik kan. Naik macam ni lah. Steady naik ke atas. Pup, sikit-sikit naik. Ataupun sometimes dia sideway lama. Macam ni sideway yang kecil sikit. Sideway je. So macam-macam behavior dia. So we have to know mana yang style yang biasanya kita boleh profit banyak. Okay, itu yang pertama. Untuk maximize lah sistem kita. Dan yang kedua, kenapa kita nak tahu jenis-jenis market yang berbeza ni supaya kita boleh design sistem yang bagus untuk jenis-jenis market yang berbeza. Okay. So bantu trader untuk tengok sebagus mana sistem kita perform untuk setiap jenis market. So kita bila kita dah tahu cara nak classify market, lepas kita tengok classification jenis-jenis dia, tapi bila kita dah tahu benda tu, kita boleh test. Okay, waktu market macam ni, sistem kita macam mana? Waktu market macam ke bawah berdesuk macam ni, selalu kita dapat entry ke tidak? Ini macam cepat sangat jatuh. Kita dapat entry ke tidak? Ataupun kalau kita paksa entry, selalunya kena cut loss ataupun tidak. Bila market macam ni, macam mana sistem kita function? Macam ni, macam mana? So, first kita kena define dulu. Apa jenis market yang ada? Itu yang first lah. Nanti kita tengok selepas ni. Tapi lepas tu benda ni yang kita kena buat. Dan kita test sistem kita. Mana market yang okey. Dan lepas tu kita boleh buat filter berdasarkan klasifikasi ini supaya kita tak trade waktu market yang tak sesuai dengan condition market. So, bila kita dah tahu classification tu, kita dah tahu. Bila market jenis A, jangan trade. B je yang sesuai dengan kita punya sistem. Okay, dan ada masa trade, okay, sebab apa? Sebab ada masa trader tu dah ada sistem yang bagus. Dah ada bagus dah. Tapi dia masih cari cara nak perfectkan sistem dia untuk suit semua jenis market. Okay, biasa benda ni. Biasa kan, kita macam kalau boleh setiap masa, okay, macam contohlah, kena cut loss dekat sini. Contohlah, kena cut loss dekat awal-awal ni lah. Bila kena cut loss dekat sini, kita alamak, macam mana sistem aku nak bagi supaya dia dapat short dekat sini, lepas short dia terus long. Lepas long dia terus short balik. Kita macam nak entry dekat every position yang ada. So, kita nak perfectkan sistem kita yang mana sebenarnya tak ada cara nak perfectkan sistem. Kita boleh improvise. Tapi satu sistem pun, macam mana Ventap kata, dia tak boleh guna untuk semua keadaan. So, apa yang kita perlu buat sebenarnya bukanlah perfectkan sistem yang ada, tapi maybe cari satu sistem yang lain yang sesuai dengan jenis market yang macam ni. Okay? Okay, ini. So, tukar mindset. Ini new mindset yang saya nak bawa pada malam ni. Iaitu cari cara untuk filter dan identify jenis-jenis market yang berbeza. Supaya kita boleh fokus sistem kita kepada spesifik market. Sistem A untuk market A, sistem B untuk market B. Okay. So, develop sistem yang berbeza untuk jenis market yang berbeza instead of gunakan satu cara, satu style, satu setup untuk semua jenis market. Which is tak boleh jadi punya. Memang tak boleh jadi. Okay. So, dan dengan adanya mindset yang macam ni, kita boleh berjaga-jaga kalau market shift, market berubah. Contohnya, ada masa FCPO very volatile and semua orang rasa senang nak buat duit. Okay? Tapi macam mana kalau FCPO very quiet? Kalau mungkin yang dah trade lama, maybe pernah rasa benda ni. Waktu FCPO sangat senyap, maybe waktu ada masa hari tu, selepas dia dah spike gila-gila, langsung dia start turun. Masa dia start turun tu, pelan-pelan FCPO sideway lama. Kan ada masa yang macam tu, sangat-sangat dia punya range pun very kecil. So, kalau macam tu, macam mana cara kita nak buat duit? Adakah setup sama masih boleh berjaya ataupun kita nak tukar sistem lain untuk jenis market yang macam tu? Yes, lepas perang hari tu. Narrow range days, betul. So, bila narrow range days, adakah style ikut EMA contohnya masih boleh jalan? Mungkin tak boleh. So, kita tukar style kita. Bila market very narrow, very ranging, macam mana style yang kita boleh guna? Okay? So, itu adalah satu mindset saya nak bawa. Okay, so yang kedua, bahagian yang kedua, apakah 6 jenis pattern yang ada dalam pasaran FCPO dan FEPO? Okay, so ada 6 pattern. Again, saya nak kata, apa yang saya share ni, dia bukanlah satu fakta untuk kita telan. Tapi dia adalah satu, this is apa yang saya jumpa in my opinion. Tapi benda ni boleh berubah. Benda ni bukanlah satu macam benda yang muhtamad. So, but based on this idea, korang semua boleh cari, boleh buat pattern sendiri yang korang rasakan ada dalam pasaran FCPO yang sesuai dengan diri korang. Korang nak namakan apa-apa pun boleh. Tapi saya make it simple dan ini adalah based on buku-buku yang saya baca. 6
enam jenis pattern yang biasanya ada dalam pasaran. Okay, adalah 6 benda ni. Secara umumnya, actually 3 utama adalah bull, bearish dan sideway. Itulah categorization yang besar. Tapi Ventap dia pecahkan lagi, bull ni boleh jadi volatile dan boleh jadi quiet. Very volatile dan very quiet. Kita mungkin boleh bayangkan dalam MACPO, volatile macam mana, quiet macam mana. Dan ada sideway yang volatile dan ada yang quiet, dan bearish yang volatile dan bearish yang quiet. So just categorization yang macam ni pun actually kita dah boleh dapat, kita dah boleh maybe improve sedikit sistem kita. Dan kita mungkin boleh tambahlah pattern-pattern lain yang ada. Nanti saya tunjuk pattern-pattern lain apa yang kita boleh tambah lagi di hujung, nanti dekat hujung slide ni. Okay. So yang pertama adalah bull ataupun bear volatile. Saya gabungkanlah. So volatile ni macam mana? Ini adalah definition saya. But all of you can define according to masing-masing punya. Okay? But ini adalah apa yang saya definekan. So kita boleh tengok kalau ada satu candle yang bullish, candle yang very besar, dan kemudian ada rapid dan accelerating momentum. Contoh macam chart awal tadi lah, macam chart sini lah. Kan? Kalau kita tengok chart sini, okay. Ini candle yang sangat besar dan very accelerating. Sangat laju ke bawah. Ini contoh a very volatile punya movement. Explosive movement dan retracement yang sangat kecil. So macam ni tadi tengok tak ada retracement langsung. Ataupun macam ni tengok, retracement kecil je. Sekejap sikit je naik, lepas tu turun balik ke bawah. So ini contoh-contoh yang volatile. Dan biasanya dia berlaku dalam time frame yang lebih kecil, kita senang lagi nampak. Macam tadi tu chart 1 minit, lagi nampak. Dalam besar mungkin tak nampak sangat. Contohnya lagi saya bagi adalah macam ni. Okay, macam ni kalau tengok dekat atas ni, nombor ni adalah dia punya range candle. So macam ni 27 ticks. Ni candle 1 minit. So dia naik tengok. Lepas tu 14 tick, 20 tick, 16 tick, 27 tick lagi. So candle ni sangat besar dan dia berlaku pup. Tak ada panggil apa? Tak ada retracement langsung. Kalau ada pun mungkin dalam time frame yang lebih kecil. Kalau ini 1 minit, mungkin dalam 30 saat punya time frame ada retracement. Tapi yang ni tak ada retracement. So bila kita tengok macam ni, kita boleh define yang ni, saya definekan yang ni sebagai a very bull ataupun bearish punya volatile market. So kalau macam ni, kita nak kaitkan sikit macam mana cara kita nak trade. Okay, tu satu, nak sambil fikirlah. Okay, lepas tu macam ni juga. Tengok sini, 40 ticks. Retrace sikit, 13 tick. Jatuh lagi. Lepas tu dia start jatuh. Oh, ini trigger candle lah. Ini trigger candle, start pecah, start explode, puff ke bawah. So sangat kecil retracement, dan kalau kita gunakan style biasa mungkin sangat-sangat susah nak tangkap this movement. Sangat susah nak dapat. Okay. Kemudian ni satu lagi. Nampak dari sini, daripada bulat yang ni saya tandakan. Candle puff ke bawah, ke atas, naik. So macam mana kita nak tangkap trade macam ni? Kalau korang macam mana korang akan trade? Chart macam ni. Oh ini dia punya range kat sini lebih daripada 25 ticks lah. Ini kalau yang merah ni 25 ticks, yang ni lebih daripada 25. Lebih daripada 25. Trend line, volume, box trading, triangle, alright, macam-macam cara. Okay, kemudian bull bear normal. So apa beza volatile punya bull and bear dengan normal punya bull and bear? So bull and bear normal, dia ada pergerakan yang momentum yang steady dan biasanya dijual semasa rally on strength. So biasanya masa on strength orang akan jual, tak apa. Tapi ini abaikan je dulu statement ni. Biasanya ada momentum yang steady dan biasanya pattern dia bertangga. Standard market structure. High high, high low ataupun lower high, lower low. Dan selepas movement biasanya akan ada retracement, consolidation sekejap before sambung turun. Contohnya macam ni. Okay. Naik sekejap, turun, rehat. Naik sikit, turun, rehat. Okay. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. So, naik lagi. So, ini steady punya pergerakan. Naik, turun. Okay. So, overall, secara keseluruhan, market ni adalah bull and bear normal lah. Sangat, ini easy untuk dapat. Easy untuk kita dapat tangkap kita movement. Lebih senang untuk kita entry. Ini chart semalam. Tak. Ini bukan chart semalam. Ni 11 Ogos. Ada kat bawah sini. 11 Ogos 22. Ataupun macam ni. Ini pun still kira, bagi saya kira normal. Ni chart 1 minit. Nampak? Atas. Turun. Atas. Turun. Rehat sekejap sini. Turun lagi. Settle lah.
So ini pun chart yang kira normal. Dia tak zap terus ke bawah. Okay. Kemudian ada sideway yang quiet, yang sideway. So sideway yang quiet ni secara kasarnya adalah ranging market dengan volume yang kecil dan tak ada arah. Sideway ni basically tak ada arah lah. Walaupun kadang-kadang ada sedikit bull dan bear. Kan kadang-kadang sideway yang kecil ni pun kita boleh trade je. Contoh sideway dia macam ni, kadang-kadang ada jebul ke atas, pop. Lepas tu dia turun balik ke bawah. Pop. Ni bull sikit, ni bear sikit. So ini dia akan ada choppy, very choppy trading range dan ada banyak candle-candle kecil ke dalam dia. Biasanya waktu malam, very common. Tapi waktu biasa pun ada je. Okay? Dan saya biasanya namakan sideway ni, saya dalam kelas saya akan definekan dia sebagai kalau dalam elite wave punya style, dia adalah wave 2 ataupun wave 4. Selalunya wave 2 ataupun wave 4, dia akan lebih sideway. Sama ada range besar ataupun range kecil. So ini adalah very basic punya elite wave lah. Saya tak adalah detail sangat. Tapi just untuk faham the principle, elite wave punya wave 2, wave 4 ni adalah corrective wave. So selepas explosive move, biasanya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Biasa wave 2, wave 3 ni, wave 4 ni, dia punya movement very choppy, sometimes simple, sometimes complicated. Kalau simple, mudah untuk trade sikit, complicated, biasa akan kena cut loss banyak. Tapi sideway ni selalunya berlaku dalam this wave, dalam elite wave. Sama ada dalam time frame yang lebih besar ataupun time frame 1 minit dan mana-mana time frame pun. Itu adalah the idea, the principle. Dan secara kasar, saya definekan dia ada range di bawah 30 ticks. So contoh range ni macam ni, ini 30 ticks adalah, kalau kurang dari 30 ticks, biasanya dia memang very slow. Okay, tapi itu saya punya lah, saya punya definition. Korang boleh definekan ikut masing-masing, 20 ke, 15 ke, tak salah. Okay, contohnya macam ni, 24 tick. Oh, ni memang bosan habis kan? 24 tick berjalan macam ni je. Naik atas, ni berapa candle? Ni candle 5 minit. Okay, naik atas, candle 5 minit ke seminit? Saya pun lupa dah saya screenshot apa. Okay, tapi kalau 5 minit, bayangkanlah berapa lama menunggu berjam-jam lah. 1 atas, 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4, 5, 6, 7, 8, 20 candle pun tak bergerak lagi harga. Kalau kena macam ni memang stres lah kan? Kena macam dia, saya nak tidur je. Kadang-kadang, saya kadang-kadang market macam ni pun, saya queue, saya tidur, habis, settle. Kalau letak kat loss, letak TP. Tengok apa jadi lah. Bangun kalau kena kat loss, stres lah. Kalau kena TP, happy. Macam tu lah. Tapi waktu macam ni, bagus tak payah tengok market. Queue je, lepas tu biarkan. Tengoklah apa jadi. Letak alert ke, bila dia pecah, baru kita tengok balik. Alright? Itu sideway yang very quiet. Kemudian sideway yang volatile, ranging market dengan volume yang lebih besar, ada large range antara resistance dan support, roughly more than 30 to 40 ticks. Kita boleh katakan sebagai volatile. Contohnya, okay, macam ni. 53 ticks. Okay, dia ingat sideway ni pun, dia tak adalah perfect sideway. Dan kita macam tak adalah, macam setiap kali berlanggar, pop, atas kena ngam-ngam, bawah lagi ngam-ngam. Itu tak adalah, itu senang sangat kan. Tapi kita boleh nampak roughly dia ada sideway dia. Walaupun dia, kalau kita tengok sini, lama-lama makin mengecil. Tengok dia macam jadi triangle sini. So antara ciri-ciri wave 2 atau wave 4. Okay, so ini adalah sideway yang besar juga. Tapi susah, memang susah nak trade. Kita nak tunggu ke atas ni, tak kena. Tunggu kat bawah ni pun tak kena. So macam mana cara nak trade kalau jadi macam ni? Apa selain daripada support resistance yang dekat range box ni sahaja, apa lagi style yang kita boleh tambah? Kalau kita nampak, alamak, bila kita tengok kan, start daripada macam ni je, very slow dah, macam mana kita nak? Okay, kita nampak dah ciri-ciri sideway dah ada. Apa penambahbaikan kita boleh buat? Okay, aku tak boleh guna teknik trending dah macam ni. Kita kena, this is market sideway yang agak volatile sebab 50 ticks, apa style yang aku nak guna. Kita kena ada mindset yang macam tu. Okay. Tengok market condition apa, shift kita punya style mengikut market condition. Ini pun satu lagi, nampak? 67 ticks ranging dia. Memang dahsyat lah. Nak tunggu pecah atas tak pecah, tunggu pecah bawah pun tak pecah. Esok dia baru pecah. Ini sampai ke petang ni. Ini lagi lah berjanggut tunggu Daripada awal buka saya rasa sampai ke tutup macam tu je. Ini memang rasa nak baling laptop kan. Macam buang masa tengok. Tapi itulah, this is the orang panggil apa rutin lah yang sebagai trader kita hadap benda ni. So macam mana kita nak adapt je dengan benda ni. Okay. Kemudian macam ni pun sama, 65 ticks. Dia buat fake sikit, dia cakap-cakap, okay, saya nak ke bawah. Dia naik balik ke atas.
So again ni, kita terkena juga. Siapa yang sell on breakout kat sini akan terkena. Mungkin dapat break even, mungkin dapat. Kalau dia terus ubah trading stop dia, tak salah. Tak ada teknik yang saya kata salah, cuma kita tengoklah sesuai ataupun tidak dengan jenis market yang macam ni. Okay. Ini adalah nota tambahan sahaja yang saya letak tadi, sambil saya baca lagi buku tadi, saya terjumpa. Saya tak berniat nak share yang ni, tapi just sebagai tambahan. Dah habis lah, 6 market condition dah settle. Tapi just a side note, macam mana kita nak anticipate harga akan menjadi bull ataupun bearish. Again, anticipate tak bererti kita nak confirm kan, kita nak probability, ada macam high probability sikit. So, impulsive move akan menggerakkan trend. Ini ada antara prinsipal dalam market. Okay, contohnya macam ni. Impulsive move. Market buka, very large candle, very large candle. Bila market sebelum ni dalam keadaan ranging, tak ada arah, ada satu big candle berlaku, biasanya candle yang ni dia akan menggerakkan trend atau decide the trend. A very big large bearish candle, ada tanda-tanda market nak ke bawah. Tanda-tanda. Tak selalu jadi, tak semestinya akan jadi all the time. Biasa orang kan kecam macam benda ni kan. Alah, tak jadi pun semua. Ini bukan nak jadi all the time, tapi ini antara benda yang kita boleh gunakan sebagai kita punya penanda. Boleh check lagi balik. Sometimes tak jadi. Sometimes bila big candle macam ni jadi, disebabkan mungkin soya bean ataupun WTI di malam hari semalam, sometimes dia sekejap je. Dia hitam sekejap, lepas tu puff ke atas balik. Pernah jadi juga. Tapi macam mana kita nak perbaiki benda tu? Macam mana kita anticipate benda tu pula akan berlaku rebound? So benda-benda tu ada dia punya style masing-masing lah untuk detect benda tu. Walaupun tak 100% perfect, but depends on cara kita. Tapi ini secara roughly-nya macam tu. Kita nak anticipate trend. Again, tengok macam ni contoh yang tak jadi. And very big bearish candle, tapi dia tak ke bawah. Mungkin gap up dia tak tahu sebab apa. Mungkin sebab dalian ke, soybean ke, tak sure sebab apa. Ni contoh. Macam ni pula contoh menjadi. Very big gap, very big candle dekat sini, dia decide the trend ke atas. Okay, itu just side note. Itu tambahan. Sambil-sambil saya baca tadi, saya terjumpa benda tu. More market types yang boleh diambil kira. Okay. Selain daripada bullish, normal dan quiet, bearish, normal dan quiet dan volatile, sideways, volatile dan quiet, apa jenis market type lain yang kita maybe boleh fikirkan selepas ni? So ini some ideas yang saya boleh share. Kan maybe kita boleh based on climax. Sama ada buying climax ataupun selling climax yang terjadi. Kan? So kalau tengah berlaku selling climax, itu adalah sejenis market type yang kita boleh consider sebagai market type. Dan contoh tengah bub jatuh ke bawah. Memang dah sell kau-kau. Memang dah oversold habis. In all time frame dah oversold. So ini boleh kita consider sebagai satu jenis market, dan bila dah jadi macam ni, very oversold, ikut definition kita, kalau saya nak go through lagi oversold tu apa, selling climax tu apa, dia akan jadi very panjang lah. Tapi secara ringkas ni macam ni. Dia jatuh ke bawah banyak sangat, memang dah dahsyat gila, RXI ke, stochastic ke, semua memang dah very oversold, dah berhari-hari jatuh. So adakah dalam keadaan market macam ni, dah jatuh ke bawah, akan ada beberapa jenis trader. Akan ada yang FOMO, jatuh banyak ni, boleh jatuh lagi. Itu satu. Jatuh banyak dah kan, dia nak jatuh sampai ke bawah lagi ni. Ada yang kedua pula, bila dia dah, mungkin dia ada style dia sendiri untuk define, ini dah selling climax, ini dah oversold sangat, ini dah oversold. So bila jadi macam ni, dia akan cari counter trend punya strategi. Instead of follow the trend. Sebab bila jadi macam ni, kita nak follow the trend dah agak risky. Tapi kalau ada stop loss, okay je, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Asal ada stop loss, bagi saya tak ada isu pun lah. Tapi a bit risky untuk dia tiba-tiba spike ke atas pula. Dia dah habis dia punya oversold, dia spike ke atas. Okay, nak short ke hujung trend agak bahaya. Okay, so kita carilah apa kriteria dan strategi untuk kita gunakan kalau berlaku benda macam tu jadi. Pullback strategi, tak ada, lupakan boleh je guna, tak ada masalah. Tapi kalau dah nampak, kalau korang dah ada set of kriteria yang korang set dan korang rasa pullback time ni bahaya, korang boleh lupakan. Either stay away ataupun tunggu dia dah start nak rebound balik. Kemudian boleh define lagi apa jenis-jenis climax yang ada. Bukan dating ada yang datang. Biasanya climax ni dia akan datang selepas satu mature trend ataupun extended trend.
extended trend ni basically selepas satu contoh, dia naik atas, turun bawah, ini dia naik je, panjang dia naik. Ataupun dia naik turun dekat sini tapi panjang, lama sangat naik, tak turun-turun. So, ada possibility untuk ada extended trend dekat sana. Ataupun maksudnya trend dah dekat hujung-hujung. Hujung sangat. Macam hari tu, masa sebelum war, dia naik kawan-kawan ke atas sampai 6,000, 7,000. Itu dah macam dekat-dekat hujung trend. Apa cara kita nak guna untuk kita boleh mengambil kira faktor tu? So, bila dah dekat hujung trend, kita dah, okay, bahaya dah. Kita nak long lagi masa ni. Mungkin kita tunggu short punya setup menjadi. Okay. Oh, nak kan cakap? Saya nak buat simple tapi banyak juga explain. Kemudian, three pushes. Three pushes ni adalah sometimes, tak selalu jadi, bila market dah extended, dekat hujung extension, dekat hujung merchant trend, hujung sini, bukan biasanya lah, sometimes, rarely happen, tapi kalau happen, something yang kita boleh keep alert. Dia akan ada three pushes dipanggil oleh Adam Huller. Dia akan ada 2, 3. Dia buat satu pushes yang kecil, 3 kali push. Tapi semakin lama semakin mengecil. Dia tak adalah spesifik sangat macam tu. Okay. So push pertama, push kedua, push ketiga. So ada trend line kecil dekat sini. Okay. Tapi lepas tu ini macam dah last push lah. Last push untuk hujung trend. Lepas tu dia start boom ke bawah, settle. Habis dah trend yang tu. So korang mungkin boleh kaji lepas ni. Saya tak sempat kaji betul-betul lagi. Saya baru baca tadi 3 pushes ni daripada Adam Huller. Tapi boleh tengok selepas ni. Kemudian, kita juga boleh ambil kira market types. Betul, kalau tengok ke divergent, boleh juga trend stages. Tengok based on trend. Trend sekarang ada dekat early, intermediate ataupun mature punya trend. Sama ada trend tu baru start selepas dia, mungkin sini ada downtrend line breakout. Ini ada channel bawah, dia baru pecah. Ini adalah early trend. Dia baru buat mungkin 2-3 spike, mungkin intermediate. Ataupun dia dah dekat hujung, mungkin dah 10-20 spike ke atas dah. Mungkin dah dekat late trend. So, macam mana cara kita nak define benda ni supaya kita tak terkena dekat masa late trend nanti. Ataupun kalau kita boleh cari masa dia dekat early trend, maybe kita boleh swing. Dekat FCPO pun boleh swing. Saya pun pernah swing ke FCPO dan saya menggunakan benda ni. Maksudnya kita tengok trend kat mana, early trend, kita cuba swing. So, bila cuba swing dekat FCPO, tapi kena ada margin besar sikit lah, supaya ada buffer. Kita boleh dapat profit yang lebih besar instead of intraday sahaja. So, ini something yang kita boleh take note lah. Mungkin boleh ambil kira dalam strategi kita. Kemudian, kita juga boleh maybe consider gap. A big gap. Kalau market opening tu ada big gap yang besar, kita mungkin definekan dia. Buatlah something. Mungkin this is a very volatile morning gap. Kita define ikut kira kita. So, kalau very volatile morning gap, apa strategi yang berkesan? Dan kadang-kadang morning gap ni ada strategi gap. Gap pun ada strategi dia. Ada orang kalau gap down besar sangat, dia long dekat sana. Ada orang kalau gap down besar pun dia still short. Strategi masing-masing. Tapi tengok, profitable ke tidak, ada positive expectancy ataupun tidak, dan buat kriteria. Gap macam mana sesuai dengan sistem kita, dengan sistem style kita tu. So, ini antara benda kita boleh consider juga. Okay? Setakat ni semua okay? Boleh ya? Saya ambil masa 10 saat minum air sekejap. Penat tak cerita? Saya ingat sekejap malam ni nampaknya ada dalam 10 minit sahaja lagi. Okay, setakat ni semua faham? Best malam ni, okay. Malam sebelum ni tak best ya? Tuan Hanizam? Baik. Teknik untuk mengenal pasti setiap pattern ni. So, biasanya benda ni lah yang trader suka. Kita nak tahu teknik. Teknik je nak tahu kan, benda lain tak nak tahu. Tapi this is teknik adalah some ideas jugalah. Again, ideas yang kita boleh gunakan dan kita boleh suaikan ikut masing-masing. Saya bagi the basic ideas. Saya suka bagi ideas, saya suka bagi joran supaya kita semua boleh memancing. Kita ubah suai sikit, joran macam mana terbaik, umpan macam mana yang bagus, guna joran besar ke kecil ke, kita decide sendiri. Tapi saya bagikan the big idea. So first adalah market structure, benda paling basic. Buat high low, uptrend, lower high, lower low, downtrend. Buat macam ni, tak ada arah, sideway. Simple.
Saya tak cerita panjang lebar. Tapi basic tapi penting. Sebab sebelum ni kita tahu market structure ni, kita tahu macam mana. Macam ni. Okay, ni uptrend lah, downtrend lah, bosan lah. Tapi malam ni kita bawakan this ilmu, kita nak gabungkan dengan mindset yang baru. Mindset baru adalah kita kena definekan market, ikut kriteria dia dan sesuaikan sistem kita mengikut kriteria market. So kalau market sekarang kita tahu, kalau market ranging jangan guna teknik trend. Kita gunakan teknik sideway. Nah, kita ada mindset yang baru untuk gabungkan dengan ilmu yang kita ada sebelum ni. So contoh macam ni. Buat high low, low high, low low. Kita bolehlah ikut trending market, guna trend line ke, apa-apa yang kita gunalah. Okay. Kemudian dynamic support and resistance, iaitu moving average ke, golden cross ke, triple moving average ke, untuk kita decide bull dan bear. Kita nak guna golden cross. Bila golden cross, bull. Bila death cross, bear. Kita nak decide. Macam mana nak decide bull and bearish? Sebelum kita nak decide volatile dan kita macam basically bila kita nak cari kriteria ni, macam ni lah dia punya gambar besar. First kita nak tahu macam mana nak define bull. Macam mana nak define bear? Kriteria apa nak guna? Macam mana nak define sideway? Kemudian daripada ni, macam mana nak define quiet dan volatile? Quiet dan volatile. Lebih kurang macam ni lah yang saya bawa malam ni. This is the idea. Okay, so macam bull bear, maybe bull bear saya rasa simple lah. Sangat simple. Maybe yang lebih susah sikit adalah quiet and volatile ni. Okay. Bull bear simple kita boleh gunakan lah cara-cara ni. Very basic yang kita dah tahu. Guna double MA ke, triple MA ke. Okay, contoh macam ni. Bila dah harga berada di atas semua SMA, 20, 50, 200. Okay, sekarang bull. So dekat sini adalah bullish. Contohnya. Start dekat sini dah bullish. Dekat sini. Ni. Harga pecah je sini dah bullish lah. Dia dah di atas semua SMA yang uptrend. So dekat sini kita mungkin dah boleh gunakan style cari bullish punya market. Kita define, this is a bullish market. Quiet ke volatile? Maybe volatile. So cara macam mana kita nak guna pula sekarang? Adakah kita nak buy on pullback? Kalau pullback dekat mana? Kalau breakout macam mana? Itu ada benda lain. Kita kena spesifikkan lagi. Kemudian Bollinger Band. Okay. Bollinger Band ni saya tahu ramai yang guna. Alhamdulillah. Tapi ini kita boleh gunakan sebagai volatility tester untuk decide sama ada tengah quiet ataupun volatile sekarang. Okay. Siapa yang biasa guna Bollinger Band, biasanya format dia adalah 22. Okay. Dua ni adalah 2 SD, 2 standard deviation. 2 standard deviation ni pula menentukan dekat sini, okay, ini Bollinger Band, ini adalah EMA 20. Ini adalah EMA 20. Okay. Ini adalah jarak ni adalah 2 SD ni. Ni dia akan ambil 2 standard deviation daripada price movement. Okay. So standard deviation ni pula ada banyak cara nak guna. Bollinger Band ni juga ada banyak cara nak guna. Dan dia tak sesimpel breakout beli. Banyak cara nak guna. Tapi antara cara yang kita maybe boleh tweak sikit, sama ada dekat EMA dia, kita nak tweak untuk cari lah macam kita nak decide volatile, tengah volatile ataupun tidak. Ataupun ubah dekat standard deviation. Mungkin 2 ni tak sesuai, mungkin 1 yang sesuai. Boleh juga, ada market saya guna 1 standard deviation. Kita tukar ke 1. Secara mudahnya, yang ringkasnya, squeeze bila Bollinger Band tu tengah squeeze kan. Macam ni tengah squeeze. Ni macam tengah squeeze lah. Dia adalah low volatility. Maksudnya tak ada volatility lagi. So bila nampak macam ni, kita boleh kata, okay, ni tengah low volatile ni. So mungkin dia bull tapi low volatile. Ataupun quiet. Low volatility ataupun quiet. Ataupun kalau dia start expand, tengah buka macam tu dah. Ini dah start high volatility. Mungkin dia tengah bullish high volatility. So apa style kita nak guna waktu volatile macam ni? Okay. Kita tengok cara aplikasi, kita tengok selepas ni. Ni saya tengok tunjuk dia punya teknik dulu. Contoh macam ni. Dia tengah menguncup je macam ni. Dia punya Bollinger Band. So this is a very quiet market. So maybe kalau tengah macam ni, kita tahu, okay, ini quiet market, ini adalah sideway. Bila sideway, kita guna style sideway. Mungkin cari dekat support resistance, nanti kita tengok selepas ni, cara ni macam mana, apa yang boleh guna. Dan selepas tu, dia start mengembang. Start mengembang, kita tahu, style sideway tak boleh guna dah. Buang sideway. Ini adalah sideway, ini dah start bull. Start bull lah. So, kita guna cara bull market. Ini mungkin adalah bull normal.
BN sensitif lah. Bull normal lah. Binor, okay. Nampak? Kurang sensitif sikit. So kita boleh gunakan style bullish yang normal dalam market macam ni. Nampak? Dia rebound ke MA20, rebound ke MA20. Okay, itu satu. Yang keempat adalah ADX. Kangaroo adalah sideway yang very volatile. Itu kangaroo punya market selalunya. So itu memang very volatile, sideway tapi dia volatile. Ataupun betul. Satu mungkin dia bukan sideway pun. So kalau kangaroo yang betul-betul saya baca kat komen boleh jadi kangaroo yang pum. Okay. So ini pun kita boleh definekan dia market kangaroo. Dia bukan sideway, bukan bullish, bukan bearish. Dia kangaroo. Kita nak definekan dia macam tu. So macam mana kita nak definekan dia macam tu? Kita boleh ada kriteria kita. Apa yang ada dalam kepala saya sekarang, cara kita nak define dia macam mana? Yang pertama, saya contohkan sendiri sikit adalah apabila kita mula-mula kita detect dia bullish. Kita fail, kena cut loss. Kemudian kita rasa dia bearish, kena cut loss. Kemudian kita rasa dia sideway, pun kena cut loss. And then, mungkin selepas 3 kali cut loss, dengan 3 market condition yang kita nampak dah ada kriteria dia mula-mula, tapi kena cut loss 3-3, kita nampak, okay, ini adalah kangaroo. Maksudnya, dia bukan 3-3 ni. Dia memang melompat atas hujung ikut suka hati dia. Ini cara definition. Kita boleh define ikut style kita. Supaya kita tahu benda tu jadi. Yang kita tengok, benda ni terjadi tak dekat back punya chart? Okay, a good question. Okay, so ADX pula. So ADX ni kita boleh gunakan untuk tahu trend strength indicator. Biasanya guna sekali dengan directional moving index. Boleh guna untuk filter antara strong and weak trend, potential sideway. Okay, so apa guna ADX ni? Kenapa saya kata dia boleh filter strong dan weak trend? So maksudnya kalau trend kita nampak dah semakin melemah, kita tahu ini tanda-tanda dia nak pergi ke sideway. Dia nak pergi ke sideway. So bila pergi ke sideway, kita dah boleh, dalam kepala kita dah set, okay, nak pergi sideway dah. Kita dah boleh elakkan style trending punya setup. Kita shift, okay, macam nak pergi ke sideway tapi tak ada confirmation lagi. So ada banyak decision kita boleh buat. Sama ada kita terus buat sideway punya setup ataupun kita tunggu dulu ada confirmation dia tengah sideway baru kita masuk. Macam-macam cara boleh guna. Okay. Tapi at least kita dah ada satu penunjuk arah. Kita nak tahu. So secara kasarnya macam ni lah. Kalau ADX value 0.25 weak trend, 25 sampai 50 strong trend, 50-75 very strong dan 100 ni extremely strong trend. Okay, contoh saya bagi lepas ni, kita tengok Dan yang kelima adalah SQN. SQN, siapa yang follow webinar saya pada minggu lepas, mungkin dah faham sedikit. Siapa yang ingat lagi SQN ni, boleh komen dekat bawah. Saya ada dalam 7 minit tu lagi untuk share. Siapa yang ingat lagi SQN? Okay, kalau tak ada reply tu saya rasa tak ingat Okay, so antara cara ingat tapi tak faham. Okay, tak apa. Dia quite complex. Tapi simple dia. Saya bagi simple lagi Mungkin nanti kita buat satu webinar SQN sahaja. Antara cara yang dipelopori oleh Dr. Ventap untuk melihat trend dalam market dan untuk membezakan strategi yang digunakan, SQN, adalah maksudnya sistem quality number. So basically, secara ni, dengan cara ni kita boleh tengok apa trend dalam market sekarang dan macam mana nak bezakan. Sekarang tengah bullish, bearish, sideway. Guna satu cara ni je, kita boleh tahu dia tengah bullish ke, bearish ke, sideway. Tapi, of course, tak ada perfection. Tapi ini style yang Dr. Ventap gunakan. Okay. Kalau rasa complicated, tapi ini adalah formula untuk SQN lah, secara ringkasnya. Okay, expectancy adalah mean of all R multiples. Ini adalah purata R multiples kita, bahagi dengan standard deviation dia, kali dengan square root of number of trades. Contoh number of trades kita 100. Square root dia adalah 10. Ini 10 lah, square root dia. So, kali semua ni dapat SQN. So, nilai SQN pula macam ni. Kalau kita dapat SQN, quality number, ataupun kita kata dia macam indicator lah. Dia macam indicator juga. Dia macam ADX tadi ADX kalau 0.25 weak trend kan. SQN pula macam indicator juga. Kalau dia more than 1.47, dia kata ini bullish. Kalau between ni bullish biasa. Kalau negatif, dia bearish. Dia definekan market punya type menggunakan SQN ni. Okay, contohnya macam ni.
kabur sikit daripada buku Dr. Ventap. Macam ni. Contohnya dia dekat atas ni. Dia dah bagi satu clear. Kalau harga tengah naik dekat sini, bukan harga, ini SQN punya range. Ini adalah SQN punya range. Kalau SQN range naik dekat merah ni, ini adalah strong bull. Kalau dia dah pergi hijau ni, ini adalah bear. Kalau sini adalah strong bear. So dia senang tu nampak. Dia dah kira siap-siap. So kalau masuk kalau dia masih SQN dia masih dekat area sini, dia tahu ini adalah neutral. So dia gunakan style trade neutral. Kalau harga dah masuk strong bull, dia gunakan style trade strong bull. Okay, tapi ini quite complicated untuk apply. So just saya tunjukkan ini untuk bagikan kita idea lah. Yang ada cara untuk kita define market type, tapi kita carilah cara kita sendiri, apa yang kita rasa sesuai. Okay. Ada betul. Okay, ada dalam indikator, cuma indikator dia pun susah. Mungkin kalau tak faham SQN ni apa, mungkin susah sikit nak faham. Okay, so ini contoh indikator SQN yang ada. Okay, yang saya gunakan. So kuning. So kuning ni maksudnya dia tengah sideways. Merah ni maksudnya tengah bearish, merah biasa ni. Dan merah pekat ni maksudnya tengah strong bearish. So boleh tengok dekat sini, kuning ni tengah sideways. Bila merah macam ni sikit, dia bearish. Okay, adalah bearish sikit. Bila merah pekat ni strong bearish. Tapi again, benda ni tak perfect. So bagi saya, dia strong bearish dekat sini ni sebenarnya di-affectkan oleh candle ni. Ada gap. Gap dekat sini kan. Dia akan affect calculation SKN tu tadi. So dia nampak jadilah merah pekat. Tapi maybe dia sebenarnya bearish biasa je. Tak adalah bearish strong sangat. So banyaklah nak kena tweak. Tapi again, jangan cari perfection dalam sistem. Asalkan benda tu boleh membantu kita pun dah cukup. Okay, tapi ini salah satu cara. Position sizing in trading. Position sizing system in trading. Lebih kurang macam tu lah. Tajuk buku dia tu. Saya lupa tajuk dia. Minggu lepas. Saya share minggu lepas buku tu. Buku tu tak jual kat kedai. Saya beli dari website. Website Dr. Ventap. Okay, kemudian ni pun sama. Okay, kuning adalah sideways kalau guna SQN. Sini nampak walaupun ada hijau sikit sini, bullish. Tapi lepas tu dia kuning balik, sideways balik. Okay, hijau ni sideways. Kalau biru ni, saya lupa biru ni apa. Neutral loh, biru ni neutral. Okay, so macam itulah guna SQN. So cara berdagang untuk setiap pattern. Saya ada berapa minit lagi 2 minit. Boleh 2 minit tu Reza? Okay, inilah saya last part Boleh silakan. Alright. Oh yes, the definitive guide to position sizing strategies. Thank you, Jasmine. So cara berdagang tu setiap pattern, very simple yang saya bagi. Okay, contohnya dia adalah up and down volatile market. So ini saya definekan dia sebagai trending setup. So dalam trending setup, important principle yang kita kena ada adalah kalau dia volatile on bigger time frame, cari entry ataupun setup on smaller time frame. Okay, contohnya ini adalah 5 minute FCPO, M5. So kita nampak dia volatile sini, semua clear, very volatile. Ingat definition volatile saya tadi, saya punyalah definition. And explosive candle, tak ada small retracement dan candle yang berterusan. Macam ni, impulse, very impulsive. So bila saya nampak jadi macam ni, what I will do adalah mencari entry ataupun setup dekat smaller time frame. Sama ada ke M3 ataupun M1. Okay? Ataupun, kalau ini ada mencari setup, okay, apa setup kita nak cari? Kita boleh gunakan sama ada breakout. Kita nampak dia ada volatile kan bigger time frame, kita boleh cari breakout with tight stop in smaller time frame. Ini adalah M1. Kita tengok, ini M5 ini M1, chart yang sama. Kita nampak dia retrace. Kita boleh cari buy breakout dekat sini. Buy breakout, buat cut loss di bawah candle the first candle, first bearish candle. So bila kita ambil entry dekat smaller time frame, kelemahan dia adalah it is quite risky sebab very volatile. Kelebihan dia adalah it is very small punya cut loss level sebab candle dia lebih kecil. Okay, so macam ni kalau kita tengok menjadilah. Bila kita breakout dekat sini, kita buy on breakout maybe 21, harga resistance 20, maybe 21 dapat ataupun kalau kena slippage 22, 23 dan cut loss kita ada di bawah 14, mungkin 13. Okay, so nampak sini ada berapa? 8 ticks cut loss. Quite okay, bagi saya masih quite okay. Tapi ingat, minggu lepas ni webinar, kita kaitkan balik 8 cut loss ni adalah 1 R kita. So kita nak cari kalau boleh 3 R ke atas, 3 R TP kita. So kita kena pastikan sistem kita nak gunakan ni boleh bagi kita this expectancy.
3R punya average profit. So kita tengok, kalau 3 kali 8, 24. So tambah 20, 44. Kena tak? Kenalah, bolehlah sini. Kena TP. So untuk yang ni dia berjaya. So lebih kurang macam itulah. Simple. Ataupun kita nak kalau tak nak breakout, kita suka retracement pun boleh. Contohnya, ni tadi breakout market structure dekat sini kita beli. Terlepas, kita boleh buy on pullback. On EMA 5 at M1 with tight stop loss of 7 ticks. Kita kena, kalau dekat dynamic punya support resistance, macam moving average, kita kena ada fixed stop loss level. Sebab tak ada market structure yang clear. Alhamdulillah. So kita boleh set, kita punya risiko adalah 7 ticks sahaja. Kita buy on EMA 5, kita punya R adalah 7 ticks, 1R kita. So kita ready TP at 3R. 3R adalah 21 ticks. Kena ke tidak? 23 tambah 21 dekat 44 dekat sini. Okey, kenalah, kena 3R kita. Lepas tu kalau contoh kita nak beli kat sini, ini pun kena juga. Buy pullback EMA 5. Macam sini ni pun EMA 5 kita beli. Dia ke bawah sikit, tapi saya rasa tak kena cut loss lagi. Lepas tu dia naik ke atas. Kalau kita beli dekat sini, nampak ini kepentingan faham pasal trend pula tadi. Ini adalah early trend. Ini mungkin dah middle, ini mungkin dah penghujung. Bila dah menghampiri penghujung trend ataupun kita dah terlambat untuk masuk dekat awal-awal, kita kena divide, kita kena ada kriteria lagi. Kalau kita dah terlambat untuk buy masa dia punya explosive movement, masa di awal trend, kalau dekat hujung-hujung, jangan masuk terus. Ataupun mungkin jangan gunakan EMA. Jangan gunakan moving average. Mungkin gunakan market structure. Sebab this dynamic stop and resistance ni, dynamic support dan resistance, dia biasanya sesuai guna kalau market tengah laju. Kita kena ada ni adalah benda-benda yang with experience dan uji kaji kita akan nampak. Tapi kalau market dah slow, of course dia akan mungkin jadi sideways kejap. Bila sideways kejap, kita nak entry dekat sini dah tak jadi akan kena cut loss. Senang kena cut loss. Tapi again, kalau kena cut loss pun bukannya benda yang salah. Kalau kena lah. Lepas tu kita cari entry baru. Tak salah. Cuma kita nak improvekan dia, kita boleh gunakan this criteria. Hujung trend mungkin kita elakkan, kita fokus on market structure. Okay, macam tu. Okay. Kemudian kalau up and down yang normal, konsep entry sama saja macam volatile up and down. Bezanya, kita tak perlu cari entry di lower time frame sangat. Atau perbezaan lain adalah dari segi risk reward ratio. Mungkin kalau volatile ni bigger R multiples, normal ni kita mungkin boleh ada smaller. Kalau volatile mungkin kita boleh buat 5R. Kalau smaller mungkin, kalau normal mungkin kita boleh set 3R. Okay, kita mungkin setkan penggunaan lain dalam this ni. Alamak panjang juga saya ingat habis kejap, tapi panjang juga kalau cerita. Okay, contoh Bollinger Band. Dia tengah sideway, masa ni mungkin tengah sideway. Okay, candle break the upper BB. So ada momentum. Kita definekan dia tengah ada momentum. So find entry at high or low EMA. So ini complicated sikit sebab ni saya gunakan BBMA punya style. BBMA ni dia tak simply gabung Bollinger and moving average, tapi ada cara dia. Okay, tapi let's say this is EMA 20. Okay, kita pun cari entry kat EMA 20, dekat M5 kena, lepas tu dia naik ke atas. Okay. Ini contoh saya cepatkan sikit lah. Just give some ideas. Ataupun macam ni candle breakout lower BB, mungkin boleh cari entry dekat EMA 20, EMA 50 ke, kita carilah EMA mana sesuai dengan style kita. Okay. ADX boleh digunakan untuk cari training environment untuk execute setup kita. Contohnya yang hijau dekat sini ni adalah strong punya trend. Hijau ni adalah strong trend, adalah strong bullish, merah ni adalah strong bearish. Okay, so contoh macam ni, ADX start showing uptrend tapi dekat dengan supply zone. Dekat sini ada supply zone. So hijau, sini dah start hijau. Tapi dekat supply zone. So apa yang kita boleh buat? Walaupun dia dekat tempat short, kita macam boleh short ni, tapi ADX dah menunjukkan uptrend dah semakin kuat. Daripada bawah ni dia tunjuk dah makin kuat. So kita boleh fikir, okay, ADX dah strong, trend dah strong. So walaupun nampak market structure boleh short, tapi mungkin kita nak buang benda tu. Kita tak nak short. Kita tunggu dulu, jadi ke tidak? Mana yang akan menang, bull ataupun bear? Kemudian bear menang. Bila bear dah menang, dah break the zone, mungkin kita dah start. Okay, this is the time untuk cari long sahaja. Sebab ADX dah semakin strong.
So kita pun cari all along the way kita cari bear, bullish, kita boleh cari entry into long je. Tak payah fikir bear dah. Okay. Kemudian contohlah dekat sini. Hujung-hujung ni kita kena cut loss. Okay, kita tahu bila dah kena cut loss, bull mungkin dah habis. Mungkin masa untuk long dah settle, habis. So sekarang kita tunggu. Okay, tunggu ADX keluar merah. Tunggu ada trend yang strong untuk momentum short. Nampak keluar merah, kita pun mula fokus mencari short. Nampak merah keluar, kita fokus mencari short. Tapi kuning ni sideway lah. Kuning ni berada ke sideway. Okay, so itu ada cara-cara lah antara benda yang kita boleh gunakan. Okay, benda yang sama juga. This is a bearish setup, sideways setup, bullish setup. In conclusion, based on the ADX. Okay. Oh, nak cakap. Oh, okay. Dah lama. Last. Okay. Sideways, kita gunakan ranging setup. So, prinsipal sideways setup adalah mencari long di support dan short di resistance dan kurangkan cari entry di tengah-tengah range box. So, ini yang paling penting. Sebab tengah-tengah range box ni selalu terkena. Nak long terkena cut loss, nak short terkena cut loss. Okay. Bigger are multiples dalam volatile sideways. So, kalau dia volatile sideways yang besar, cari are multiples yang lebih besar. Kalau dia smaller, tukarkan. So, kita kena fleksibel dalam mencari target profit. Kan? Contoh saya biasanya fixkan target profit saya adalah 5R. 30 ticks ataupun 35 ticks. Tapi kalau saya nampak, market adalah ranging yang kecil, kita kena be fleksibel, tukar. Target profit kita mungkin 3R sahaja. Tapi mesti masih signifikan. Kalau kurang dari 3R, kita kena ada satu prinsipal, tak nak trade. Sebab very risky. So, ada prinsipal di dalam trading system kita. So, perbincangan yang lebih besar adalah macam mana nak determine support resistance pada sideway, macam mana nak determine sideway, macam mana nak entry dan cut loss dalam sideway setup. So, ini tak sempat bincang lah sebab masa dah habis. Okay. Tapi benda simple lah. Ini benda yang maybe simple tapi penting untuk kita fikirkan. So, kesimpulan. Antara tools penting dalam sistem trading kita adalah kita kena ada sistem filter untuk decide market sekarang dalam market behavior yang mana satu. Okay. Paling kurang satu sistem yang teruji untuk satu jenis market. Paling kurang. Maksudnya kalau kita buy on breakout contohnya, at least dia kena proven dekat satu jenis market. Contohnya dekat bullish volatile. Bull and bear volatile. Teruji, memang proven benda tu boleh jadi. So tunggu sampai market tu ada, condition tu dah ada, baru kita execute that system. Kalau tak ada, berjam-jam pun tak ada, tak apa. Tak payah trade. Sebab sistem kita tak teruji dengan market condition yang lain. So, sediakan sistem berlainan atau jenis market yang berlainan dan pastikan ada R multiples yang baik untuk sistem kita. Okey, habis daripada saya. Terima kasih. So, saya pass kepada Tuan Eza. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Dalam malam ini saya akan memperkenalkan produk yang ditawarkan oleh Afin Huang Investment Bank, AHIPB, dan ini pertandingan Derivatives Virtual Trading Challenge atau DVTC. Sebarang informasi dalam slide saya ini untuk tujuan pengajaran saja, tiada sebarang buy call atau sell call, tiada sebarang recommendation, tak ada apa-apa buy call dan sell call. Ini adalah isi kandungan kami, produk yang ditawarkan oleh AHIPB, platform yang ditawarkan oleh kami, cara untuk menyertai ini Derivative Virtual Trading Challenge DVTC, cara dan syarat-syarat untuk buka akaun dengan kami, Afin Huang. Okey, ini adalah contract spec untuk FCPO, minyak sawit mentah. 25 metric ton size contract dia. Biasa kita akan trade bulan ketiga. Ini waktu perniagaan dan kita ada juga T+1 dari 9 sampai 11.30. Minimum ialah RM1 untuk setiap metric ton. Yang kedua ialah FKLI. Yang ini dia punya instrumen berdasar ialah FPM KLCI. Ini beza sikit, dia FPM KLCI darab RM50. 1 point sama dengan RM50. 0.5 mata indeks bernilai RM25. Yang ini lain sikit, kita akan track spot month bulan sekarang terkini, bukan bulan ketiga.
Ini waktu perniagaan dia awal sikit, 8.45 sampai 12.45. Dan 2.30 sampai 5.15. Sama juga ada T+1. Yang contract spec ini kita boleh dapat daripada website laman web Bursa Malaysia. Ini merupakan link untuk FCPO dan FKI daripada laman web Bursa Malaysia. Okey, lepas ni saya akan memperkenalkan platform yang ditawarkan oleh kami. Kami ada dua platform, satu ialah end-to-end, yang kedua ialah QST. End-to-end adalah berdasarkan web dan dua-dua platform ini ada aplikasi mobile dan carta masa sebenar. Untuk end-to-end, kami tidak mengenakan sebarang yuran bulanan untuk pelanggan kami. Bagi QST, untuk dalam desktop, kita mesti muat turun program dia. Dan dia ada yuran bulanan RM138. Pelanggan kena trade berniaga 100 lot dalam sebulan. Beli dan jual satu lot kita akan kira sebagai 2 lot lah. Beli satu, jual satu. So kita akan kira sebagai 2 lot. Okey, ini adalah link untuk login kepada platform kami. Saya akan memperkenalkan TVTC. Ini adalah link untuk laman web daripada Bursa Malaysia. Sekarang anda boleh menyertai. Sekarang adalah familiarization period. Dia ada dua kategori. Yang pertama ialah individu. Untuk rakyat Malaysia yang berumur 18 dan ke atas. Yang kedua ialah kategori universiti. Untuk kategori universiti, kita mesti ada 3 member. Dan mereka mesti daripada universiti yang sama. Ini challenge period daripada 7 hari bulan November sampai 6 hari bulan Disember. Familiarization period daripada 5 September sampai 28 Oktober. Bagaimana kami nak menyertai? Kita kena klik link dalam laman web ni lah. Lepas tu kita akan terima email untuk confirmation dan login kepada DTS. DTS adalah web-based QST. Lepas tu kami boleh try untuk berniaga dalam DTS ni. Lepas tu sistem akan reset balik jadi modal RM100,000. Untuk menang, kita mesti memenangi wang yang paling tinggi lah. Account balance yang paling tinggi akan menang. Okay, ini untuk kategori individu. Kamu kena isi informasi anda dan register lah. Ini untuk universiti, kamu kena pilih nama kumpulan anda dan mesti ada 3 anggota dan ketiga-tiga member ini mesti daripada universiti yang sama. Ini pekerja daripada usaha atau broker dan ahli keluarga mereka pun tak boleh menyertai pertandingan ini. Kalau untuk macam saya adalah futures dealer, saya pun tak boleh. Yang registered professional traders, proprietary trading, full-time trader ini semua pun tak boleh. Dan termasuk ahli keluarga mereka lah. Untuk kategori universiti, mahasiswa kami mesti daripada universiti yang sama dan mereka mesti masih belajar lagi dalam masa pertandingan ini. Sekiranya kamu sudah tamat pelajaran dalam masa pertandingan ini, kamu juga tidak layak untuk menyertai. Dia berakhir pada Disember kan. Sekiranya kamu tamat pelajaran dalam pertandingan
masa pertandingan ini, kamu akan tidak layak lah. Lagi satu, kamu tak boleh create lebih daripada satu account. Setiap orang atau setiap kumpulan universiti satu account saja. Setiap peserta akan dibagi modal 100,000 virtual modal lah. Matlamat kami ialah meningkatkan account balance kami seberapa banyak yang kita boleh. Sesiapa yang ada account balance yang paling tinggi adalah pemenang lah. Ini pun dia punya link untuk kontraspek dia. Penyerta mesti trade berniaga sekurang-kurangnya 20 lots. Beli satu dan jual satu adalah 2 lots dalam masa pertandingan ini. Dan anda dinasihati untuk liquidate all contracts, close out all trading position. Maksudnya jangan pegang apa-apa lah. Sekiranya kamu sebelum tamat pertandingan ini, kamu dinasihati tutup semua. Sekiranya kamu ada open contracts yang tidak liquidate, tidak tutup, kita akan consider settle dan berdasarkan settlement price mengikut hari yang terakhir. Dan dia punya virtual commission flat rate RM10. Sesiapa yang masih belum daftar, dinasihati berdaftar secepat mungkin. Yang hari terakhir ialah 28 Oktober. Mereka yang berjaya mendaftarkan nama mereka akan terima email dan satu email untuk login ke dalam trading platform DTS akan dihantar lah. DTS ini ialah web-based platform. Untuk kategori individu ada 30 pemenang. Dia ada satu jadual yang peserta yang paling tinggi, top 50 lah peserta yang paling tinggi, 50 peserta yang paling tinggi akan dia akan publish dalam website inilah. Pemenang akan organizer Bursa Malaysia akan hantar email dan paparkan di website social media selepas tamat ini pertandingan. Kalau pemenang tidak dapat berhubung dengan Bursa Malaysia atau reject tolak ini hadiah, ini hadiah akan forfeit lah. Hadiah ini memang tak boleh exchange untuk cash atau sebarang item lah, apa-apa barang pun tak boleh dan tidak boleh transfer kepada orang lain. Dan pemenang dalam pertandingan ini mesti menyertai seremoni yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia. Sekiranya anda tidak dapat menyertai, anda perlu nominasi satu representatif untuk mewakili anda kepada seremoni ini. Okey, itu saja untuk TNC syarat-syarat. Saya nak ceritakan tentang buka akaun dengan Affin Hwang Investment Bank. Ini adalah link kami. Syarat untuk membuka akaun ialah melebihi umur 18 tahun dan dokumen yang perlu ialah salinan kad pengenalan depan dan belakang, kenyataan bulanan bank yang terbaru 3 bulan. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh
hubungi kami. Ini adalah alamat kami dan ini nama saya Lim. Ini adalah nombor telefon dan email saya. Itu saja untuk malam ini. Sekiranya anda ada apa soalan, anda boleh tanya dalam box Q&A lah. Okey, terima Sekian, kasih terima banyak kasih. Mr. Eng Wee daripada Affin Hwang Investment Bank di atas pencerahan tentang apa tu DVTC, dia punya terms and condition, hadiah yang bakal dimenangi oleh DVTC dan tempoh dia punya kata tempoh kontes tu. Maknanya dia akan bermula daripada 7 November selama sebulan sampai 6 Disember. So kena make sure you daftar sebab tadi saya nampak dia punya pendaftaran akan tamat pada 28 Oktober. So siapa yang berminat memang akan ke laman web bursamarketplace.com/dvtc, daftar siap-siap. Sebab mana tahulah ada problem dengan registration ke, itu tak kena, lain ni tak kena. So make sure you daftar siap-siap. So kalau ada masalah boleh settlekan segera. So terbaik. So saya izinkan saya share saya punya slide sebentar. So siapa yang ada soalan dipersilakan tanya. Cara-cara dia adalah you kena pilih Q&A dan juga make sure you ask kepada all co-host. Sebab kalau kita tak buat step tu takut nanti kita tak dapat address punya question. So sebelum you all berundur diri, izinkan saya kata nak minta tolong lah kan, nak minta tolong sangat-sangat supaya you isi kita punya borang maklum malas atau feedback form. Caranya adalah scan kita punya QR code tersebut supaya kita dapat bagi feedback kepada Bursa Malaysia Derivatives, supaya apa kata at least bagilah feedback kan, okey tak okey ke, bosan ke, best ke, dan juga apa topik yang you nak dengar lagi. Sebab kita akan keep on improving supaya kita dapat bagi punya best experience dalam kita punya pembelajaran. So terima kasih kepada siapa yang sudi isi feedback form. So kata kalau siapa yang ni dia ambil masa tak lama, dalam 30 saat, paling lama pun seminit lah. So sambil kita nak type you punya soalan, sementara kita nak tunggu kita punya speaker untuk menjawab soalan you, make sure you isi you punya borang maklum balas. Okay, so kita nak ke soalan pertama. So mungkin ada satu soalan lah daripada audience untuk Mr. Eng Wee. Sebelum kita Dok Amir, sebab Dok Amir ni memang kata banyak soalan dia, banyak bukan banyak sikit lah, tapi banyak lah juga kan soalan dia. So mungkin kita nak address few question juga. So saya nak tanya kepada Mr. Eng Wee. Dia tanya berkenaan dengan tadi kan kita ada dua kategori dalam DVTC tu, satu individu, satu universiti. So nak tanyalah Mr. Eng Wee kan, kalau universiti ni satu orang satu akaun atau tiga orang kita akan berkongsi satu akaun? Sebab tadi saya nampak ada team leader kat situ. So mungkin Mr. Eng Wee boleh perjelaskan perkara ni. Mr. Eng Wee ada di situ? Ya, tiga orang satu akaun. Okey, terbaik. So harap tu dapat menjawab soalan Leong Chi Ken. So mungkin Leong Chi Ken ni adalah seorang pelajar universiti. So dalam kes Leong Chi Ken ni, bolehlah ajak kawan-kawan you kan, dalam tiga orang. So mungkin you boleh jadi leader, boleh jadi team leader. So lagi dua orang tu just apa kata bagi input ke, bagi apa ke, tapi you akan berkongsi satu akaun. Terbaik, terima kasih Mr. Eng Wee di atas pencerahan tu. Okey, so sekarang kita kepada Dok Amir lah kan, sebab kata ada beberapa soalan yang saya nampak. Mungkin lepas ni kita ada lagi soalan yang tengah kita punya audience nak type, tapi mungkin kita nak address first question daripada Tuan Kaide. Dia tanya, adakah relevan dan signifikan untuk kita compare crude oil, soybean dan juga untuk kita dapatkan dia punya general direction. Sebab dia kata ada leader, ada laggard dan diorang ni macam adik-beradik. So kalau satu naik, yang lain semua akan follow. So adakah kita kena bagi perhatian juga kepada crude oil dengan soybean ni, macam mana Dok? Baik. Again, jawapan dia boleh jawapan yang panjang atau jawapan pendek. Saya bagi jawapan yang pendek. Jawapan yang pendek adalah kita boleh jadikan sebagai panduan, tapi main chart kita masih FCPO. Maksudnya kita boleh tengok sebab sometimes diorang ada correlation. Maksudnya yang tu naik, FCPO ikut. Tapi kadang-kadang tak. Tapi most of the time saya tengok dia follow. Tapi kalau kita tengok macam tu, saya takut kita akan ada bias nanti. Dan kita dah jadi macam trade crude oil pula. So better kita fokus on chart. Okay, itu jawapan pendek dia lah. Fokus on chart FCPO tapi gunakan tu sebagai panduan. Biasness tu mungkin ada sikit, tapi jangan jadikan main setup kita. Okay.
Okey, terbaik. So maknanya mungkin kita boleh kaji tapi kata jangan depend 100% lah. So mungkin kita Betul. boleh guna as indicator atau boleh guna as panduan tapi jangan gunakan 100%. Okey. So ada yang tanya yang nampak tentang ada yang tanya di ruangan chat. So siapa yang tanya di ruangan chat tu takut kita terlepas pandang. So kita tak nak perkara tu berlaku. Cara yang betul adalah kalau you ada soalan, sebarang soalan you pilih Q&A dan make sure you tanya ask all co-host sebab takut nanti kita terlepas pandang. Tapi saya nampak juga lah kan kat ruangan chat ni ada yang tanya berkenaan dengan nak pilih mana yang mana. So man yang mana tu orang kata pilih FCPO 1. Terbaik. Okey. So siapa lagi ada soalan dipersilakan tanya soalan. Mungkin kita boleh ada lagi satu soalan lah. Kita dah di ujung-ujung rancangan. So minta maaf sebab sesi malam ni mungkin kita terlanjak sikit, terlewat sikit habis tapi tak ada masalah sebab as long as you dapat apa yang kita nak sampaikan, as long as dapat kita punya ilmu yang Dr. Amir nak sampaikan dan juga daripada Mr. Enki daripada Afin Huang Investment Bank. So insyaAllah kita akan bersama-sama lebih semangat lagi. Sebab kita buat sesi webinar, actually benda ni, sesi ni kita buat tambahan. Instead of kita punya usual monthly tu, kita buat lagi tambahan sebab Bursa Malaysia Derivatives dia nak promote kan, dia nak promote tentang kita punya DVTC ni. Dia nak promote semua orang kalau boleh. Kalau mungkin siapa ni tak pernah ada account, tak pernah buka account dengan Afin ke atau mana-mana partner broker dalam kita punya futures market ni, inilah adalah masanya untuk kita explore, untuk kita trade olok-olok orang kata kan. Tapi orang kata trade olok-olok pun sambil-sambil tu dapat juga, mana tahu orang kata kalau ada rezeki boleh dapat sampai 40,000, mana tahu kan tua ayam nampak di kaki kan, tua manusia siapa yang tahu. So siapa yang berminat boleh orang kata terus daftar. Pihak admin kita ada mention, ada masukkan link tu, link untuk orang maklum balas pun ada, link untuk apa orang kata nak sertai DVTC, nak juga buka akaun dengan Afin Huang pun boleh, tak ada masalah. So memang kata memang this is the perfect time lah untuk newbie, tak kisah sama ada you newbie ke atau yang dah memang kata memang dah lama, dah lama. So ini adalah masa untuk you compete dengan you punya peers, nak compete yang you punya apa kata otai-otai senior. So memang kata memang this is the best time lah. Okay, so siapa yang ada soalan dipersilakan tanya soalan. Kalau tak ada soalan kita akan move on ke ni. Okay, ada yang tanya tentang recording. Recording ni kalau ikutkan nanti pihak Bursa Malaysia Derivatives akan upload. So bila tu mungkin kita wallahualam, saya pun tak ada jawapan yang sebenar, tapi nanti kita akan upload jugalah recordingnya. So that's why kalau boleh you attend kena live session kan. So jangan terlepas kan, sebab apa kata ilmu yang disampaikan ni memang mahal kan, tapi yang kata Bursa Malaysia Derivatives ni orang kata sanggup orang kata bagi percuma saja pada you all semua. So orang kata kalau boleh memang you allocate time, daftar siap-siap kita punya next session kan, kita ada webinar, kita ada online workshop, daftar siap-siap dan make sure make yourself available. Okay, so kalau tak ada soalan tak apa, kita move on. So siapa yang tadi dah isi barang maklum balas, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Orang kata benda ni akan membantu kita untuk better improve ourselves. Okay, dan seterusnya siapa yang nak kata untuk kita lebih mantapkan lagi ilmu dalam FCPO, dalam ilmu dalam futures ni, kita ada online workshop pula. So online workshop ni apa dia? Kita akan belajar daripada pagi sampai petang. Orang kata sampai muntah lah. So bagi siapa yang newbie, yang tak berapa newbie pun tak ada masalah. So as long as you minat nak belajar, minat nak mendalami ilmu futures ni, you daftar siap-siap. Dan dia percuma saja tuan-tuan puan-puan. Sebab takut nanti ada orang tanya, ni kena bayar ke kan? Dah lah full day kan punya session. So dia percuma saja tuan-tuan puan-puan. So orang kata make sure you daftar bila dalam sesi dalam bahasa Melayu kita ada 15 Oktober ni tak silap saya Sabtu depan. Kan, Sabtu depan kita ada session dalam bahasa Melayu dan the following 2 weeks later kita ada juga dalam bahasa Inggeris. So make sure you daftar siap-siap. Okay? Dan seterusnya kita ada juga orang kata kalau malam ni yang kata tak cukup nak mantap lagi skill kita dalam DVTC ni, sebab DVTC dah nak start dah next month tuan-tuan. So apa yang boleh buat, you attend the next workshop, next webinar untuk lebih memantapkan lagi ilmu you dan lebih faham tentang apa tu DVTC, apa step-step nak daftar, apa dia punya requirement sebenarnya. So make sure you daftar kita punya next session iaitu pada 13 Oktober dan juga 20 Oktober. Suara tiba-tiba slow. Suara tiba-tiba line terputus. Okay, tak apa. So mungkin ada problem sikit. Tu biasalah dah malam-malam ni. Okay, terbaik. Okay, thank you very much for your feedback. So siapa yang berminat untuk daftar kita punya next session tentang futures ni, so make sure you daftar sekarang. Okay, so our next session pada 13 hari bulan Oktober dan juga pada 20 Oktober. So malam ni yang kata dia punya line audio tu mungkin ada problem sikit, tak ada masalah. Okay, seterusnya kita ada, so siapa yang berminat orang kata nak tahu kita punya detail orang kata kalender.
kan. So boleh ke website www.excellent.com/events. So pihak admin pun dah bagi dia punya link dekat ruangan komen, ruangan chat tu. So you boleh tengok, so you boleh klik dan you boleh tengok sampai hujung tahun. So make sure tujuan kita buat ni supaya you boleh allocate your time, you boleh standby siap-siap. So bila dah standby siap-siap, daftar siap-siap, nanti you akan dapat notification, you akan dapat reminder. So make yourself available. Okay, so sekian saja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang sudi, yang kata join kita daripada awal, daripada 8.30 sampailah ke hampir pukul 10-12. So kita terlajak sikit, so jangan marah. So at least orang kata kita dapat ilmu yang bermanfaat supaya kita boleh go on dan boleh menjadi seorang trader yang lebih power. So saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Amir, kata sudi meluangkan masa, orang kata berkongsi ilmu dia, orang kata sampai cakap tu sampai orang kata, "Woi, ini dah terlalu banyak kan." Sampai orang kata memang ilmu yang beliau dah sampaikan tu, dan memang kata daripada deep dalam diri beliau. So kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Amir. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Mr. Lim Eng Wee daripada pihak Affin Hwang Investment Bank. Thank you very much for your explanation tentang DVTC dan juga tentang apa itu, DVTC in terms and condition apa semua. So insyaAllah kita akan ambil manfaat. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kan kepada Bursa Malaysia Derivatives. Bursa Malaysia Derivatives kena sudi organize webinar ni supaya kita kata, dan juga organize DVTC ni sampai kata bagi hadiah sampai RM40,000. So kita kena ucapkan terima kasih juga kepada Bursa Malaysia Derivatives. Kepada Affin Hwang Investment Bank kita ucapkan terima kasih juga, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang setia sampai hujung rancangan. Dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semoga kita jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih semua.